Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab mengawal selia bahan penerbitan buku atau bahan bacaan supaya tidak diklasifikasikan sebagai penerbitan yang tidak diingini. Antaranya tidak berunsur lucah, tidak bermoral atau boleh merosakkan akidah umat Islam melalui Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Selain daripada itu, tindakan penguatkuasaan terhadap penerbitan seperti ini dilaksanakan dalam pelbagai kaedah, iaitu pemeriksaan berterusan di lapangan dan pintu masuk, pemantauan secara dalam talian serta berdasarkan sumber dan aduan awam. Tindakan penguatkuasaan bukan sahaja merujuk kepada aktiviti penjualan dan pengimportan sahaja. Tindakan ini turut diambil terhadap penerbitan, penerbit, pencetak, pengedar, termasuklah pemilik kepada mana-mana penerbitan yang menyalahi akta ini. Antara tindakan penguatkuasaan yang diambil jika terdapat kesalahan berkaitan kemoralan ialah penyitaan atau penahanan, siasatan dan pendakwaan terhadap pesalah. Bahan penerbitan, buku atau bahan bacaan yang tidak bermoral tersebut akan dikenakan tindakan seperti perintah larangan, tahan penghantaran serahan dan tolak pengimportan. Sehingga 2023 Yang Berhormat, sejumlah 5,516 tajuk penerbitan telah pun dikenakan tindakan supaya tidak berada di dalam masyarakat negara ini. Terima kasih. Silakan Ulu Sango. Terima kasih YB Menteri di atas jawapan tadi. Walaupun kita lihat bahawa memang ianya mengkhawatirkan kita apabila benda tidak dikawal dan sebagainya. Baik, soalan tambahan saya. Adakah sekatan turut dibuat terhadap bahan bacaan atau buku yang mempromosikan idea liberalisme yang boleh memudaratkan atau memesongkan akidah umat Islam? Misalnya terjemahan ayat Al-Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa asing tanpa ayat asal Al-Quran dalam bahasa Arab. Kandungan yang bertentangan dengan nilai murni dan tata sila masyarakat Malaysia ataupun menyalahi syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Tindakan juga diambil ke atas penerbitan bentuk bacaan atau buku yang memesongkan akidah umat Islam sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Bagi ayat Al-Quran dan terjemahan Al-Quran mesti disertakan sekali dengan teks bahasa Arab. Terjemahan tersebut tidak boleh ditulis bersendirian tanpa teks bahasa Arab. Dan ia merupakan kesalahan dan ia sentiasa dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri. Tindakan-tindakan memang diambil dipantau aspek-aspek kesalahan ini. Dan tindakan ini juga diambil di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan bagi buku agama dan teks Al-Quran tanpa bahasa Arab. Terima kasih. Saya jemput Paya Besar. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tan Sri Di-Pertua, bulan ini bulan Ramadan. Bulan ini adalah satu bulan yang penting dan sentiasa dinantikan oleh umat Islam. Tetapi Tan Sri Di-Pertua, saya melihat banyak sangat insiden-insiden yang berlaku Tan Sri Di-Pertua yang menguris hati dan sensitiviti umat Islam. Dan ini perkara yang perlu dihentikan Tan Sri Di-Pertua Yang Berhormat Perdana Menteri, agar tindakan tidak bertamadun ini mesti dinoktahkan segera. Persoalan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, tindakan KDN terhadap isu jualan stokin kalimah Allah ini. Apakah tindakan KDN? Adakah KDN mempunyai tindakan yang boleh menoktahkan ataupun KDN mempunyai cadangan untuk membina Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984? Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Baik, terima kasih. Tan Sri, ini isu yang sedang viral sekarang. KDN memandang serius isu ini dan tindakan penguatkuasaan diambil dengan melaksanakan pemeriksaan di semua permis-permis kekemat di seluruh negara, dan hasil pemeriksaan yang kita buat didapati kekemat telah menarik balik semua stokin-stokin berkenaan di semua cawangan-cawangannya di seluruh negara. Namun demikian, secara lanjut kita laksanakan terhadap pengurusan dan juga vendor-vendor yang terlibat
bagi pastikan bahawa stoking ini tidak lagi berada di pasaran dalam negara ini. Walaupun permohonan maaf telah pun dikemukakan oleh pihak KKMAT dan vendor terlibat, KDN akan meneruskan siasatan bagi menangani isu ini yang mencetuskan kegemparan dan juga kegusaran awam. Dan jika disabit kesalahan, pihak-pihak yang berkaitan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM20,000 ataupun penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua sekali. Berkaitan yang disebut tentang pindaan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, KDN sebagaimana kita tahu bahawa bertanggungjawab terhadap kawal selia pelaksanaan mesin cetak penerbitan berdasarkan peruntukan di bawah Akta Mesin Cetak Penerbitan 1984. Tindakan kawal selia khususnya adalah bagi mencegah penyebaran elemen-elemen fahaman dan juga gerakan yang bercanggah dengan sosio budaya norma-norma masyarakat tempatan, apalagi setiap agama. Dan dalam melaksanakan tanggungjawab kawasan ini, KDN ambil maklum tentang keperluan untuk penambahbaikan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan ini, dan kita telah pun melaksanakan kajian berkaitannya untuk menambah baik pada tahun 2022 dengan kerjasama Universiti Awam, pihak industri dan juga perbandingan tanda aras terhadap akta berkenaan dengan penerbitan-penerbitan di negara-negara lain. Misalnya kita buat perbandingan dengan negara-negara termasuk dengan Singapura, Brunei, United Kingdom. Lanjutan daripada itu, ya Berhormat, KDN dalam tindakan untuk meminda akta ini bagi pastikan ia memenuhi keperluan dan kehendak semasa, terutama sekali berkaitan dengan jenayah online dan sebagainya. Dan dalam itu juga, pada 11 Mac tahun ini, kita telah adakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak bagi memastikan dan pastikan pindah ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita jangka untuk dibentang dalam sisang Dewan tahun ini. Saya nak umumkan sedikit, Yang Hormat, berkaitan dengan PDRM. Sehingga ini, kita telah menerima sebanyak 36 laporan polis mengenai tidak puas hati terhadap penjualan stokin kaki bertulisan kalimat Allah di kedai-kedai Sebadika KKMAT ini di Sunway Selangor. Sebanyak 1 kertas siasatan telah dibuka berkaitan Batu Kikir Report 486/2004 bertarikh 14 Mac 2004 lalu di bawah Seksyen 298A Kanun Kesiasatan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Kertas siasatan masih lagi dalam siasatan polis dan kita sentiasa memantau supaya tidak berlaku lagi perkara-perkara seperti ini. Terima kasih.